Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pemasyuran kemerdekaan. Baik cikgu, untuk segmen kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, bila kita lihat merdeka bermaksud bebas, maka dalam segmen kali ini kita akan melihat apakah persediaan dalam menyambut pemasyuran kemerdekaan. Okey, dalam bahagian ini, murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah, pastikan murid-murid menyemak pada buku teks sejarah pada bahagian persediaan. Jadi di sini kalau murid-murid lihat, cikgu nyatakan di sini ada dua jawatan kuasa ataupun dua sebenarnya persediaan yang telah diwujudkan bagi menyambut pemasyuran kemerdekaan tersebut. Jadi kita fokus yang pertama. Dalam persediaan yang pertama ialah dengan penubuhan jawatan kuasa. Jadi dua jawatan kuasa yang ditubuhkan iaitu jawatan kuasa sambutan fizikal, persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan. Dan seterusnya kita lihat pada hari kejadian ataupun pada detik pemasyuran tersebut, kita lihat adanya upacara sambutan kemerdekaan diadakan di setiap negeri. Kita fokus. Jadi sebenarnya peranan media massa ni amat penting ketika itu, dan media massa yang utama ketika itu adalah radio lah. Melalui corong-corong radio, berita pemasyuran dan berita tentang sambutan kemerdekaan ini telah pun dikongsikan, diwar-warkan kepada masyarakat Tanah Melayu ketika itu. Jadi di sini saya buat petikanlah daripada kita lihat pada 3 Ogos 1957, pada jam 7.33 pagi dalam saluran Radio Malaya. Radio Malaya, jadi pada ketika itu Datuk Abdul Razak Hussein telah memaklumkan tentang atur cara sambutan kemerdekaan. Jadi masyarakat pada ketika itu telah tahu tentang adanya sambutan dan tarikhnya, terutama sekali apa yang akan berlaku pada 31 Ogos 1957. Jadi kita lihat di sini. Dalam fokus tadi, cikgu menerangkan ada dua jawatan kuasa. Jadi kita fokus pada jawatan kuasa yang pertama iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal. Jadi murid-murid kena ingat bahawa apakah tujuan utama jawatan kuasa ini. Jadi seperti pada paparan, jawatan kuasa persediaan fizikal adalah satu jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk menonjolkan identiti negara. Jadi pada paparan ini cikgu sediakan QR code. Jadi QR code ini sebenarnya ada di dalam buku teks kita, dan apabila murid scan kepada ataupun mengimbas kepada QR code ini, murid-murid akan dapat lihat maklumat apakah penonjolan identiti yang dimaksudkan. Jadi untuk memastikan sambutan itu meriah, maka dari segi persediaan fizikal, salah satu yang utama ialah dengan menyediakan tempat untuk sambutan hari tersebut, iaitu dengan pembinaan Stadium Merdeka. Ini adalah paparan yang menunjukkan keadaan Stadium Merdeka dahulu dan kini. Kemudian kita lihat juga. Tadi Aiman ada tanya saya, kenapa kita kena berdiri tegak? Dan lagu yang dimainkan pada awal tadi merupakan lagu dari negeri Perak, ataupun tajuk lagu tersebut ialah lagu Terang Bulan. Jadi ini ada kaitan dengan penonjolan identiti yang dimaksudkan apabila lagu Terang Bulan itu telah dipilih, dia punya lagunya itu dipilih sebagai lagu kebangsaan atau lagu negaraku. Jadi di sinilah maka lirik tersebut kemudiannya telah dicipta oleh Saiful Bahari. Dari segi wujudnya satu jawatan kuasa lah untuk memastikan, dan lagu negaraku itu sendiri nanti kita akan lihat diperdengarkan pertama kalinya pada 31 Ogos 1957. Kemudian bendera. Jadi bendera ini merupakan satu identiti yang sangat penting bagi sebuah negara yang merdeka, sebuah negara yang berdaulat. Sebab itu bendera ini sangat sensitif sekiranya ada pihak-pihak yang cuba untuk mempermainkan. Ini kerana ini merupakan satu bentuk penghinaan kepada lambang ataupun imej identiti sebuah negara. Jadi dari segi sejarahnya, bendera kita yang dipilih adalah bendera yang dikenali sebagai bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sedia ada digunakan, yang mana bendera ini merupakan
ciptaan daripada Muhammad Hamzah yang merupakan kaki tangan Jabatan Kejeraya Negeri Johor. Okey. Bendera ini sebenarnya telah mula dikibarkan pada tahun 1950. Jadi bendera ini kemudiannya dipilih sebagai bendera kebangsaan pada sambutan 31 Ogos 1957. Dan seterusnya, kita lihat persediaan fizikal juga menonjolkan identiti dengan menyediakan jata negara, dan seterusnya kita lihat pemilihan bunga kebangsaan. Aiman tahu kan bunga kebangsaan kita? Oh, ini bunga ni saya suka, cikgu. Ya, suka. Seperti kalau kadang-kadang bila kita tengok kan, ramai yang lupa sebenarnya apakah bunga kebangsaan kita. Jadi ini adalah bunga raya. Kalau kita lihat seterusnya, jawatan kuasa yang kedua ialah sambutan. Jadi jawatan kuasa sambutan ini bertujuan untuk memeriahkan sambutan peringkat kita kata ibu kota dan juga peringkat negeri. Jadi di sinilah kita lihat antara perkara-perkara yang dilakukan oleh jawatan kuasa ini dengan penyediaan pintu gerbang yang dihiasi lampu-lampu berwarna-warni. Seperti yang kita sambutlah dalam beberapa tahun sebelum-sebelum ini pun, itulah yang kita nantikan. Kemudian kita lihat penyediaan pakaian khas, kerana ini adalah hari yang bersejarah yang dinanti-nantikan, yang mana di sinilah ada penggunaan pakaian khas diperkenalkan bagi menteri dan pegawai tinggi kerajaan. Jadi baju ini dikenali sebagai baju muskat. Selain itu, yang mana tidak dipaparkan di sini, untuk memastikan sambutan itu juga berjalan lancar, maka 300 orang kaki tangan kerajaan ini telah diberikan latihan protokol, kerana kita nak menyambut tetamu daripada luar negara bersama-sama pada hari pemasyuran tersebut. Dan jawatan kuasa sambutan juga kemudiannya memberikan gaji yang lebih awal pada kaki tangan kerajaan. Diberikan gaji yang seminggu lebih awal. Jadi kita lihat tiket-tiket pada itu, apabila pemasyuran itu telah disiarkan dalam corong-corong radio, maka rakyat berlumba-lumba untuk memberikan tiket kerana ingin turut serta menjadi sebahagian daripada rakyat yang bersama-sama di Stadium Merdeka untuk menyambut kemerdekaan. Kita terus kepada aktiviti soal jawab. Jadi kita rasanya kita panggil murid-murid kita. Jadi kita cikgu nak panggil murid yang pertama, iaitu Tasnim. Untuk soalan yang pertama, mungkin Abang Aiman tolong bacakan soalan. Boleh. Ya. Jadi kita nak bacakan soalannya. Soalan contoh yang pertama, senarai berikut berkaitan dengan sambutan pemasyuran kemerdekaan negara. Jawatan kuasa persediaan fizikal, jawatan kuasa sambutan. Apakah tanggungjawab jawatan kuasa fizikal? A. Melaksanakan protokol. B. Menghias bandar dan jalan raya. C. Menonjolkan identiti negara. Dan D. Mempromosikan majlis sambutan. Mana satu jawapannya, Tasnim? Jawapan dia C. Menonjolkan identiti negara. Kan? Ditekankan tadi, maksudnya murid-murid dalam talian dan juga di rumah mesti ingat bahawa jawatan kuasa ini memfokus kepada penonjolan identiti. Tepat sekali jawapannya. Kerana yang A dan B itu berkait rapat dengan jawatan kuasa sambutan. Jadi kita bagikan 3 markah untuk Tasnim. Wow, 3 markah. Dan kita pilih seorang lagi. Fatin rasanya. Fatin, kita berikan peluang kepada Fatin untuk menjawab soalan yang kedua. Jadi soalan kedua saya bacakan. Mengapakah sambutan pemasyuran kemerdekaan negara berjaya disambut dengan meriah? Pilihan jawapan yang pertama ialah penciptaan lambang negara yang menarik. Yang kedua ialah B, peranan wakil rakyat mempromosikan upacara sambutan. C, peruntukan modal yang tinggi untuk sambutan. Dan D, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Mana satu pilihan Fatin? D, kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri. Ya. Abang Aiman? Ya. Agak-agak betul tak jawapan Fatin? Saya rasa macam betul lah, cikgu. Macam betul.
kunci jawapan? Kita kunci. Okey, kita kunci. Kerana jawapan yang diberikan oleh Fatin memang tepat sekali kerana kerjasama inilah yang menyebabkan sambutan perancangan yang dilakukan itu dapat dijayakan dan menghasilkan hari sambutan yang meriah. Baiklah, Jadi cikgu. kita dah uji murid kita dalam 2 jawatan kuasa tersebut. Maka kita lihat di sini kita fokus kepada kata kunci lah. Okey cikgu. Okey, jadi boleh kita berikan markah untuk murid kita? Jadi tadi Fatin saya Ya. lupa, Fatin juga mendapat 3 markah. Jadi kita lihat sebenarnya senang saja soalan dia. Asalkan kita tahu tujuan 2 jawatan kuasa tersebut, maka kita tahulah jawapannya. Kerana kata kuncinya ada. Kalau jawatan kuasa fizikal, cikgu rumuskan ialah untuk menonjolkan identiti melalui penciptaan, antaranya lagu negaraku, jata negara. Kemudian jawatan kuasa sambutan memastikan sambutan disambut meriah di peringkat ibu kota dan juga negeri. Okey cikgu, untuk segmen pada kali ini cikgu, mungkin cikgu boleh rumuskan sikit apakah poin-poin utama yang dapat kita ambil daripada segmen kali ini cikgu? Yang poin yang paling penting sekali ialah adanya jawatan kuasa yang memastikan kelancaran majlis ataupun kelancaran pada sambutan yang akan disambut pada 30 Ogos dan 31 itu dapat dijayakan dengan 2 jawatan kuasa penting tadi, iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal dan juga jawatan kuasa sambutan. Maknanya ia disusun dengan rapi, barulah kita dapat lihat kemeriahan sambutan pemasyuran kemerdekaan kita pada 1957, betul cikgu? Ya, betul. Baik, pada murid-murid dan para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM.